Assalamualaikum, nama saya Muaz. Kita Alhamdulillah dapat jumpa lagi lah untuk video kita datang ni. Macam biasa, ada 3 buku yang saya cuba nak tunjukkan kepada korang benda-benda yang saya urusi. Kalau korang punya soalan tentang buku-buku yang saya tunjukkan ni, cakap lah, mungkin saya boleh terangkan dengan lebih lanjut ke. Apa-apa pun, penilaian saya tu lebih kepada pembacaan. Dan saya sedikit mendapat. Pendapat tu awak boleh tolak, sama ada awak tolak ataupun awak nak dengar. Itu gantung. Sebab saya pun bukan siapa sangat. Saya ni pun pandai bercakap dia sebenarnya pun. Dan saya berharap bila saya bercakap, saya dapat mendapatkan sesuatu yang baik. Ini, kita start dengan buku pertama. Kita akan ceritakan tentang bersuci itu suatu keindahan. Okey. Buku yang kedua pula ialah pasal sunat utama. Dan akhirnya buku yang ketiga ialah rahsia sujud sebagai terapi kesihatan. Menceritakan tentang bersuci ini ialah banyak menerangkan tentang darah, janin-janin najis, istinja, darah wanita, air manusia, mandi hadis dan juga sunat fitrah. Benda ni dia akan memberitahulah apa kebaikan-kebaikan yang untuk kita dapat. Kenapa ada cara mandi yang tertentu bagi sesuatu yang lain. Tapi persoalan ni tak adalah dalam sangat. Tak adalah macam kita nak kena tahu kenapa nak kena basuh tangan ke, kenapa nak kena basuh muka ke. Sebab dari mana yang kita mudah faham pun, itu adalah sebenarnya untuk membersihkan diri kita. Tapi ada satu persoalan tau, kenapa kita tak terjun di kolam? Macam kalau untuk main wuduk, kita pakai tangan, kumur, muka dan sebagainya sehingga ke kaki. Apa kata kalau kita terjun di dalam kolam tu, lepas tu kita naik balik? Secara logikanya badan semua memang basah lah. Lepas tu tak perlu nak wuduk dah. Tapi ini contohnya, jangan sekali sangat. Tapi in the end, bila kita memahami wuduk tu dengan baik, kenapa kena letakkan tangan? Supaya badan kita tu tak terkejut, otak kita tu tak terkejut. Kita sejukkan dulu. So, apa yang otak faham, dia dah menerima kesejukan tu, dia akan cuba stabilkan. Lepas tu, otak tu akan faham lagi sikit demi sedikit. Lepas tu sejuk kat kawasan mulut pula. Lepas tu sejuk kat kawasan muka pula. Lepas tu sejuk tadi kat tangan. Lepas tu naik kat sini pula. Tapi kalau kita terus ambil baldi, terus curah kat atas badan, badan tu sendiri akan terkejut dan kemungkinan besar dari segi jangka masa panjang, kemungkinan akan menyebabkan badan tu sendiri tak dapat memberi isyarat yang sempurna lah. Sebab perubahan yang mendadak akan membuatkan sistem saraf kita membaca sesuatu dengan cara yang lain. Kalau sistem saraf kita sentiasa terkejut, satu hari nanti bila kita terkena benda-benda kecil, sekecil mana sekalipun, in the end impuls saraf kita tu akan overreact. Saya harap awak boleh faham lah kan. Okey, untuk solat-solat utama pula, iaitu menceritakan tentang solat musafir, solat tasbih, solat taubat, solat tahajud, solat istikharah, solat duha dan solat hajat. Dan semua penerangan-penerangan ini adalah untuk memberitahu macam mana kita nak buat sekadar itu. Doanya di bahagian mana-mana. Dan adalah hikmahnya kenapa kita diajar dengan benda-benda yang sebegini. Dan untuk setiap solat sunat ni, semuanya ada kelebihan masing-masing. Dan insyaAllah kemungkinan dapat mendidik kita untuk menjadi seorang yang lebih baik. Okey, yang ketiga yang paling last sekali adalah rahsia sujud sebagai terapi kesihatan. Dan bercakap pasal rahsia sujud ni, kau tak salah saya ada pernah dengar ketika kita sujud, dan ketika itulah kita berada paling dekat sekali dengan Allah SWT. Kalau nak senang faham apa tahu, saya beritahu satu benda bila kita sujud, dalam diri kita akan menurun. Dan bila turun, bila dia akan pergi ke kepala, dan dia akan masuk ke dalam otak kita dan membuatkan kita dapat berfikir dengan baik. Bila kita dalam keadaan berdiri ni, ada suatu kawasan di dalam otak kita ni, yang mana saya bukan cakap kosong, ini adalah kajian daripada para saintis sendiri, menceritakan tentang kawasan kosong tu hanya akan diisi dengan darah bila kita terbalikkan diri kita sendiri. Dan ketika Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk sujud, dan bila berlakunya sujud itu, benda tu sendiri ada baiknya pada diri kita. Dan Allah SWT sentiasa menyuruhkan benda secara berhikmah. Dan in the end, kita sendiri memang nak benda tu berlaku seperti segitu. Paling mudah nak faham untuk kita membezakan sama ada datangnya daripada perintah Allah SWT ataupun datangnya dari bisikan syaitan. Kita lihat pada perbuatan tu, adakah perbuatan itu memberi kepada kebaikan ataupun kemudaratan? Cukup senang. Kalau cara yang kita buat tu membuatkan kita sakit, itu kemudaratan dan kita tak perlu. Sebab Allah SWT, dia adalah Maha Pengasih dan dia tak suruh manusia menahan sakit untuk dia. Tapi Allah SWT ni sentiasa ingin memudahkan keadaan kita. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Dari segi situ kita pun nak boleh faham dah tentang apa yang cuba ingin disampaikan sebenarnya pun. Saya mengharapkan penyampaian saya ni walaupun tak komplit, harap-harap masih lagi boleh difahami. Untuk apa selalu benda sekalipun, yang salah tu kalau saya silap cakap, mohon maaf. Kalau ada pendapat yang berlainan, mungkin kita boleh kongsi untuk masa akan datang ni. Apa-apa pun, thanks untuk sudi mendengar apa yang saya cakap. Kita akan jumpa lagi pada video-video akan datang. Jaga diri dulu, senyum-senyum selalu. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum.